A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi bahagia, tuan pengerusi masjid, tuan imam, barisan ketua kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan hormati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dah pun selesai tadi tarawih witir, yang mana kita dah pun masuk dah mula memasuki fasa yang kedua. 10 hari pertama dah selesai, masuk pula 10 hari yang kedua. Begitulah pantasnya masa berlalu kan. Bila masa pantas berlalu tu tanda-tanda apa? Tanda-tanda nak mati. Habis cerita, tak payah cakap nak tua ke apa. Nak mati mana dah tu, dah dakik mana dah nak mati, dia macam tu lah kan. Tak kisahlah muda ke tua ke kan. Sebab jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat, sebab mati tak syarat sakit. Tu sebab Nabi bila ambil satu ranting satu ketika tu, Nabi buat satu garisan panjang, Nabi buat. Kemudian Nabi buat pula satu petak yang tergantung pada garisan panjang tu. Dalam petak segi 4 tepat tu, Nabi cakar-cakar dalam tu. Sahabat tanya, apa yang kau lukis tu ya Rasulullah? Garisan yang panjang tu, itulah cita-cita manusia. Panjang cita-cita ni, ada je benda nak buat. Kau tengoklah ujung tahun ni, kau tengoklah kereta aku tukar jadi kereta apa. Kau tengok pagi raya nanti baju aku colour apa. Kau tengok malam nanti, kau tengok apa aku akan hidang. Soalan ni confirm ke hidup lagi pada masa yang kita cakap tu? Tu soalan dia. Tempah baju kat kedai Cina, baju ni kalau pagi raya pakai ni buntang mata orang kampung Melayu tengok aku ni. Soalan dia confirm ke hidup lagi pagi raya. Tu soalan dia. Jadi itulah keadaan dia. Garisan tu panjang, tapi yang segi 4 tepat tu, yang tergantung dekat garisan panjang tu, Nabi kata setakat itu je umur manusia. Dan garisan cakar-cakar tu, itulah ujian, dugaan, cabaran hidup. Itu yang rasa sekejap itu. Tiba-tiba je ayat yang paling mahal orang Melayu ni, tiba-tiba ada 10 hari. Tiba-tiba seolah-olah dia tak sedari 10 hari tu. Macam tu lah. Inilah keadaan dia. Tanda-tandanya kita ni semakin dekat dengan kematian. Bayangkanlah ketika zaman Nabi, ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, waktu Nabi jumpa dengan macam-macam peristiwa. Nabi ternampak seorang perempuan tua bongkok 3. Pada ketika itu Jibril kata apa? Wahai Muhammad, itulah dunia, dah tua sangat, dah tunggu masa nak kiamat. Kalau zaman Nabi dah tua, zaman kita lebih lagi. Itu sebabnya sekarang dalam bulan Ramadan ni, janganlah kita membuang masa. Janganlah buang masa, sama-samalah kita memanfaatkan masa pada bulan Ramadan ini dengan amal ibadah. Ini adalah pesta ibadah dan bukannya pesta juadah. Tu ayat kan. Pesta juadah, ada orang balih dondam makan bulan puasa ni. Apa hal? Kan? Bulan Ramadan ni patutnya lagi kurang makan. Tak ada waktu berbuka. Dia balas dendam masa kat bazar Ramadan ni dah siap bagi warning kat mi goreng. Kau siap kau mi goreng, dia kata. Bagi warning kat mi goreng. Bagi warning dekat makanan-makanan tu. Tu yang kadang-kadang ada orang makan lagi teruk daripada bulan yang tak puasa ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, konsep kita melihat pada bulan Ramadan ini, kita tengok ada 3 golongan yang menyambut Ramadan. Golongan yang pertama adalah mereka begitu sedih dengan kedatangan bulan Ramadan. Mereka seperti orang yang seolah mahu mati tak kala mengingati segala kesenangan dan aktiviti duniawi mereka yang akan segera kabur, seolah tidak mampu lagi menikmati dengan lazat di siang hari. Harus berhaus-hausan menanti saat berbuka. Harus ini, harus itu dan sebagainya. Mereka merasa begitu sedih dengan datangnya bulan ini. Yang terbayang adalah mereka akan kehausan, lapar dan tak boleh lagi bebas sesuka hati. Kan?
berbuat itu, berbuat ini, mereka khawatir pekerjaan yang mereka usahakan selama ini akan terganggu dan tidak optimum dengan datangnya perintah puasa. Maka inilah golongan yang paling rugi di antara seluruh umat manusia. Na'udzubillah min zalik. Dia rasa sedih bila puasa, bayang, aduh puasa lah pula, aduh, mula nak cari GPH, geng plastik hitam kan, manalah nak lepak ni kan. Dalam Quran dah sebut, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman. Dia tak sebut wahai orang kampung Melayu, dia tak cakap bawang Teluk Intan, dia tak cakap orang Islam, dia sebut wahai orang-orang beriman. Nampak tak? Makna geng pasti hitam confirm tak beriman. Macam tu lah, habis cerita. Tak payah banyak cerita dah kan. Geng pasti hitam, dia saja-saja tak nak puasa. Aku ni bukan apa, gastrik kan. Dia pun tahu pada diri dia tu gastrik dia tahap mana, dia boleh puasa ke tidak, cuba pun tidak. Kadang-kadang itulah dia kan. Diwajibkan atas kamu berpuasa dalam ayat tu seperti mana orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi golongan yang pertama yang merasa sedih ini bahaya. Kemudian bulan ini menjadi bulan menulang pahala sebanyak-banyaknya, bulan yang menjadi pencuci dosa, dan jiwa yang kelam justru menjadi sesuatu yang begitu mengkhawatirkan bagi mereka. Sungguh rugi kalau di hati kita ada tersimpan perasaan seperti orang tadi itu. Golongan yang kedua adalah golongan yang biasa-biasa. Golongan biasa-biasa ni macam mana? Golongan biasa-biasa ni dia tak tahu dengan keberadaan Ramadan, tak tahu Ramadan hampir nak datang, tak mau mempedulikan Ramadan sampai bila, dan taklah puasa tak puasa sama je. Dia kerja macam biasa, balik kerja macam biasa, lepas tu dia makan, dia tidur. Cuma dia puasa je. Dah orang puasa, dia puasa lah. Jadi sebaliknya mereka sibuk dengan benda-benda lain pula. Yang disibukkannya Aidilfitri. Saya baru-baru ni pergi ke Tanah Suci. Saya tengok ramai betul orang di Mekah. Kita buat itu, saya cakap, pahal ramai orang. Ini Mekah ke Malaysia? Orang Malaysia yang ramai. Dan orang Malaysia ni pula tak boleh nampak Samsul Debat, tak tahu pahal. Bayangkan dekat rentian rehat tu, yang buruk tu, siapa yang pernah pergi dia tahulah, kat Al Jazeera tu kan, yang biasa tu, yang ni masjid, lepas tu dekat jamban lah tempat baik wuduk. Ya Allah, tak payah nak cakap lah. 25 ke 30 bas Malaysia semua. Tu besok je lah kencing gitu kan, dengan kain ihram kan, masuk balik dalam bas. Tapi nak tengok ramainya orang. Lepas tu baru saya teringat, rupanya ni bulan Rajab, bulan Syakban memang ramai. Orang Arab pun ramai. Tempat sa'i tu macam musim haji, padat. Ya Allah, naik atas lengang sikit kan, dekat Bukit Safa Marwah yang ada pokok, ada bukit kan. Kat situ ramai betul. Dan itulah orang Arab. Masuk aja Rejab dia dah mula, ni baju nak pakai tarawih, ini sandal dia, ini kain dia, ini wangi-wangian yang terbaik dah standby nak pakai masa bulan Ramadan nak pergi beribadah. Dah standby dah yang ni sandal dia, dah standby dah yang ni buah kurma yang terbaik, ajwa alia, dah standby. Semua dah standby dah. Orang Arab masuk Rejab, dia dah terbayang dah Syawal. Orang kita belum Rejab dah terbayang Syawal. Lain lah. Orang Arab dia terbayang Ramadan, kita terbayang Syawal. Parah kita ni. Dah mula dah siap, awal bulan 1 dah siap baju raya. 2 papan habis nilai 3 kan, berpapan-papan bawa. Allahu Akbar. Dulu ingat tak? Masa 2 tahun lepas, sepapan-sepapan tempah sekali PKP, padan ukur kan. Siapa sangka pakai ambil gambar kat rumah, orang pun tak tahu tu baju tahun bila tu ada kan. Banyak hikmah ada tuan-tuan dan puan sekalian kan. Orang Arab memang macam tu, dia lain. Kita ni tak ada. Baju-baju lama yang pakai Ramadan ni mana ada pakai. Kadang baju butang pun tak ada. Sembahyang tarawih butang pun tak ada. Dia tak ada, dia tak ada, dia nak matching dia kain plekat dia dengan baju dia, tak ada lah, lantak lah. Alah puas semayang aja lah, janji sah kata. Ayat dia. Jangan orang Arab tak dengan wangi-wangian yang terbaik dia, kopiah dia, yang menjelih macam mana. Macam tu lah.
Kan? Ni pun ada sahabat-sahabat kita yang berpuasa di sana. Itulah dia. Itu golongan yang kedua. Dia pentingkan Syawal daripada Ramadan. Pentingkan Syawal. Dan golongan yang ketiga, ada golongan yang begitu rindu dengan bulan Ramadan. Bahkan 6 bulan sebelumnya mereka sudah terngiang-ngiang dengan kedatangan bulan ini, semakin sibuk di hari-hari menjelang Ramadan, sibuk mempersiapkan segala hal agar mereka siap dikala Ramadan tiba, menyiapkan mushaf untuk mereka khatamkan, kalau perlu mereka gantikan dengan yang baru agar mendapat semangat baru. Quran membeli yang baru, yang besar, yang gadang tu, yang tulisannya tu besar penumbuk tu, biar ada daripada jauh dia dah nampak dah. Masing-masing dah buta, pakai teropong kalau baca mengaji, kan? Jadi macam tu, begitu gembira, menggambarkan suasana hati mereka yang penuh dengan iman, dan mereka ada target-target yang telah mereka susun. Tahun ni target dia tak nak tinggal tarawih. Tahun ni target nak khatam, seorang nak khatam walaupun baca sendiri gitu. Tahun ni target apa? Dia target tahun ni nak sedekah setiap hari. Dah pergi sekarang, pergi kat bank, tukar duit sekarang, bukan untuk raya, untuk Ramadan. Tengah tak berebut sekarang ni. Ni dekat-dekat nak raya besar baru nak berebut duit nak raya. Apa benda? Bulan puasa ni. Assalamualaikum mak. Salam mak, Alung baru transfer duit raya untuk mak. Awalnya bulan Ramadan, pahala besar mak. Habis itu pagi raya ada dapat lain ke? Alamak, lain pula. Kalau macam tu, kalau nak bagi 1000, bagi 900 dulu. Lagi 100, bagi pagi raya. Kan? Syarat, jangan tak ada. Prosedur je. Kan? Macam tu lah. Kan? Jadi pada bulan Ramadan ini, kita tengok ada 2 perkara penting dalam ibadah puasa Ramadan. Yang pertama, kewajipan untuk melaksanakan ibadah puasa, hikmahnya agar terjana rasa dan nilai takwa. Sebagaimana disebutkan, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Tapi bukan makna nak beritahu bukan semua orang dapat takwa. Bukan semua. Ada orang tu puasa-puasa ngumpat laju enggak? Kan? Puasa-puasa tapi beli nombor ekor jalan. Apa hal kata kan? Bayangkan ada setengah masjid tu, bukan dekat Perak lah, mana ada dekat KL saya pergi tu, dia ada petak tu. Petak sejadah tu. Dia macam-macam dia susun kan masa penjarakan itu, dia buat dah petak dia tu, petak sejadah tu, kita letak ikut petak, dia ada nombor tu. Waktu maghrib dia semayang dekat petak 05, waktu isyak dia semayang dekat petak 23 di belakang sikit, 0523, jadi tikam kena pula tu. Yang paling kau hajar tu, dia belanja lah JK masjid tu dengan duit tu, kau hajar betul. Apa hal ni? Birthday saya tiap bulan betul birthday kau, dia kata kan. Ada. Jadi macam mana tu? Puasa-puasa, tapi benda lain yang benda tak elok dia tak tinggalkan. Itu masalah. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, yang bermaksud sesiapa yang berpuasa siam Ramadan dengan penuh iman dan mengharapkan pahala, diampunkan baginya dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nampak tak? Berpuasa mengharapkan pahala.